Definisi sosial budaya. Sosial budaya ialah amalan gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat lahir dari pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan dalam pelbagai bidang hidup untuk memberi kepuasan dan merangsang pembangunan hidup masyarakat tersebut. Muhammad Arsyad, 2015. Kepelbagaian sosial budaya ini turut dirasai di peringkat pengurusan kelas meliputi implikasi terhadap guru, murid, sekolah dan kurikulum tersirat. Sebagai rakyat Malaysia, khususnya guru, harus sedar tentang keunikan kepelbagaian ini. Masyarakat dan guru amat penting dalam melahirkan bangsa Malaysia yang unggul dari peringkat awal lagi. Tambahan lagi, pada guru, hal ini dapat membantu untuk merancang dan melaksanakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam suasana bilik darjah yang mesra. Kumpulan kami telah memilih 3 isu akibat ketidaksamaan kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Isu-isu yang dipilih ialah isu layanan guru terhadap murid. Kedua, isu perbezaan kaum. Dan akhir sekali ialah isu perbezaan lokaliti. Isu yang pertama, ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosial budaya yang dipilih oleh kumpulan kami adalah isu berkaitan dengan layanan guru. Isu berkaitan sikap pilih kasih guru dalam dunia pendidikan. Sikap pilih kasih sering wujud pada personaliti bagi seseorang guru, sama ada mereka sedar atau tidak. Sesetengah guru akan memberikan respon yang berbeza kepada murid mengikut kelas sosial tersebut. Terdapat guru memberi maklum balas mengikut kelas kecerdasan murid seperti murid yang pandai, kurang pandai dan sebagainya. Penilaian guru terhadap murid melalui pemerhatian secara luaran seperti pemakaian dan lain-lain serta mengaitkan dengan taraf sosio-ekonomi keluarga murid. Pembentukan kumpulan murid mengikut kelas sosial dan juga kaum di bilik darjah. Pandangan guru terhadap murid yang datang dari kelas sosial yang rendah dan tinggi yang berbeza, di mana kelas sosial yang rendah menghadapi masalah kewangan untuk belajar, manakala murid kelas sosial yang tinggi pula akan mendapatkan peluang dan ruang yang lebih baik. Berikut ialah bukti kaitan akhbar wujud layanan guru yang berbeza di sekolah pada masa kini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Isu perbezaan kaum. Menurut TED 2013, program pendidikan guru kurang menekankan dari segi perseptif peribadi guru terhadap perbezaan persekitaran yang wujud akibat kepelbagaian latar belakang murid. Seterusnya, cabaran yang dihadapi oleh guru yang mempunyai persekitaran murid pelbagai kaum ialah kurangnya pengalaman guru terhadap kepelbagaian budaya. Selain itu, pendedahan yang lewat terhadap persekitaran sekolah pelbagai kaum mengakibatkan guru sukar untuk menerima dan menyesuaikan diri dalam persekitaran sekolah berbilang kaum. Okey, baiklah, untuk lebih memahami mengenai isu perbezaan kaum ini, marilah sama-sama kita menonton 2 video yang telah disediakan. Video yang pertama ialah video temu bual mengenai perbezaan kaum
Dan video yang kedua ialah trailer drama pendek mengenai isu perbezaan kaum di sekolah yang telah diadaptasikan berdasarkan kisah sebenar. Jadi marilah sama-sama kita menonton video yang telah disediakan ini. I mean, when I grew up, I had Malay friends, Chinese friends, Indian friends, and all of us spoke fluent Bahasa, fluent English, and we are still friends. And there was no issue of what you wear or why you look different. There was nothing like that. We were just friends growing up. Now I see sometimes they ask questions like, why is someone wearing a headscarf? Why is someone dressed differently? And they don't have the answers. I would get the answers from my friends because I would understand what they are doing.大家好，我是南妮。你们知道吗？如果我们要和平在马来西亚的话，首先我们作为一个人民，我们要有一个好榜样。那么，给学生呢，谁是他们的好榜样呢？对，是老师。我们今天要去访问一下老师，他们怎么培养孩子们的团结精神。对我来讲呢，团结就是各民族能够和睦共处，那么大家能够和平的生存在一个环境中，这个就是团结啊。团结就是一个力量。来说呢，团结呢就是我国是三大民族的国家嘛，不至于三大民族，而且还有很多的各种的小民族。那么就是大家能够和谐的相处在一起，包括我们老师之间我们还有很多同事都是来自不同种族的，但是我们可以很和谐的一起来相处，然后一起来共事。如果种族不团结的话，相信我们的生活会很辛苦，而且国家可能会混乱。毕竟不同种族背景都不一样，生活习惯都不一样。因为马来西亚，我们希望我们马来西亚是一个和谐的国家，是一个让外资呢能够在马来西亚投资呢有充满着信心，所以我们的团结很重要，让别人看到马来西亚是一个很安稳的国家，有繁荣进步的国家，非常重要的一个因素，因为这个是一个能够能够让国家呢作为一个先进国的一个很重要的因素，因为呢我们的民族就是三大民族嘛，然后还有各种的小民族，那么呢这些民族之间呢一定要团结在一起，才能够一起来推动国家，然后成为一个发展的国家，而且不止发展，而是一个真正繁荣的国家。不同的种族，你要有那个醒悟说，我们是不同种族的国家。我们国家太多种族了，如果没有醒悟的话，很难去融入其他种族之间。还要经过老师来指导他们，说大家都是同一个班级，好像兄弟姐妹这样。基本上呢，所有的活动我们都会牵涉全部的学生。当然，好像有特别的节日的时候，在课堂上我们都会让学生呢一起来参与。比如说有关于到新年的，可能就是一些挥春催眉活动就是让他们一起来参与。这些活动呢，其实也是一种能够让大家呢促进民族之间的一个交流。Kementerian Perpaduan Negara berharap isu pengkelasan kaum tidak berulang sama ada membabitkan sukan atau sebarang aktiviti persatuan dan pertubuhan di sekolah. Menterinya Datuk Halimah Muhammad Sadiq berkata, beliau berharap pihak pengurusan sekolah perlu lebih sensitif mendepani isu berkenaan pada masa hadapan. Katanya sebagai institusi pendidikan, kerajaan berusaha mengelak bibit perpecahan wujud dalam kalangan pelajar sekolah. Beliau berkata demikian selepas program Ihya Ramadan Parlimen Kota Tinggi di Dewan Felda Air Tawar 2 di Kota Tinggi hari ini. Hei, kau ni memang saja nak sisakan kita orang kan? Memalukan sekolah kita, memalukan ibu bapa kamu semua, memalukan agama kamu semua. Orang Melayu, tak hormat orang Cina punya. Saya dengar, dia mau lawan dengan saya lagi ke? Diorang tahu kita tak boleh selesaikan perkara ni.
Apa kata kita tubuhkan klub teater? Cik Azman akan kendalikan klub teater ini. Kita tetap akan bergaduh dekat parking ujung jalan sana tu. Aku rasa aku nak terajang tau, kepala budak-budak Cina tu. You patut dengar apa yang dia orang nak jelaskan. Stop! Don't you ever try to tell me how to do my job. Ini bukan sekolah namanya, ini penjara. Bimbang! Macam mana you boleh biarkan budak-budak tu memperbodohkan kita? Saya sangat harapkan awak semua ni jadi manusia. Okey, saya teruskan dengan isu seterusnya iaitu perbezaan lokaliti. Sekolah di bandar kebanyakannya disertai oleh pelbagai latar belakang sosial budaya iaitu kelas sosial dan etnik. Manakala sekolah di luar bandar atau pedalaman biasanya merangkumi satu atau dua etnik yang mempunyai taraf sosial ekonomi yang rendah. Sekolah luar bandar juga sering menghadapi masalah seperti kurang murid, infrastruktur, masalah kurang pendedahan dan aktiviti berbentuk kebudayaan, nilai-nilai murni, pertukaran guru yang kerap dan prestasi sekolah yang rendah. Aspek sosial budaya di sekolah pendalaman agak terbatas, menyebabkan mereka tidak mencapai matlamat sekolah. Sekolah luar bandar kebanyakannya mempunyai masalah akses jaringan internet yang menyebabkan mereka kurang dan tidak dapat bergaul dan bersosial dengan masyarakat secara mudah. Lazimnya, sekolah yang berada di pedalaman mengalami masalah kurang guru yang terlatih. Okey, seterusnya, mari kita sama-sama menonton tayangan video yang menunjukkan bukti bahawa terdapat perbezaan lokaliti antara sekolah di bandar dan sekolah luar bandar. Kemudahan lebih baik perlu disediakan di sekolah luar bandar susulan pembatalan ujian penilaian sekolah rendah. Pakar kemiskinan dari Pusat Dialog Peradaban Universiti Malaya, Fatimah Kari berkata, jika langkah itu tidak diambil, maka wujud risiko jurang pendidikan bandar luar bandar menjadi lebih luas. Beliau berkata, sekolah di luar bandar akan terus ketinggalan jika usaha tidak dilakukan bagi membaiki infrastruktur mereka, kualiti guru dan kemampuan internet serta sumber pembelajaran lain. Pensyarah di Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, Zuwati Hasim berkata, beban tugas guru mungkin merupakan halangan utama dalam menjalankan penilaian berasaskan sekolah atau bilik darjah. Beliau berkata, peralihan daripada UPSR kepada penilaian berasaskan sekolah dan bilik darjah perlu dirancang dengan baik supaya guru tidak terbeban dengan kertas kerja, pensetoran data tidak perlu atau tugas pentadbiran. Beliau menggesa silibus sekolah digubal semula bagi memastikan murid benar-benar memahami pelajaran yang diikuti dan mencapai objektif pembelajaran yang bermakna. Dan bercakap mengenai norma baru ini menjadi satu kebiasaan ataupun norma baru ketika ini untuk kita mempunyai capaian internet yang baik ataupun kuat sekurang-kurangnya untuk melakukan segala proses pembelajaran dari rumah ataupun bekerja dari rumah. Dan sehubungan itu juga kerajaan digesa untuk mempertingkatkan lagi keupayaan internet terutamanya di luar bandar sebelum melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Akses internet lemah akan menjadikan kekangan seterusnya menjejaskan pembelajaran mereka. Menurut Ahli Parlimen Machang, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob, mengambil contoh di kawasannya ada kawasan liputan internetnya yang lemah dan mengganggu proses pembelajaran dalam talian itu. Soal kemudahan internet ini bukan saja di Machang, tetapi di seluruh negara kawasan pendalaman, kawasan-kawasan luar bandar berhadapan dengan masalah yang besar tentang akses kepada internet ini. Kita mengharapkan di dalam jumlah belanjawan 2021 berjumlah 307 bilion campur dengan beberapa pakej tambahan lagi, kerajaan seharusnya sewajibnya memberi tumpuan dan peruntukan khusus kepada perkara ini kerana kita mendapati banyak pelajar-pelajar di luar bandar tertinggal daripada segi pembelajaran online ini. Bagi mengatasi masalah ini, Ahmad Jazlan memaklumkan di Machang pihaknya membuka pusat internet setempat yang boleh menampung sehingga 300 orang pelajar.
Bahkan beliau juga turut membantu pelajar yang kurang berkemampuan memiliki telefon pintar dan komputer riba melalui pemberian alatan berkenaan kepada pelajar yang dikenal pasti. Sementara itu, 31 sekolah di Kedah mencapai kelulusan penuh 100% dan lulus semua mata pelajaran. Menurut Pengarah Pelajaran Negeri Kedah, Datuk Mansolat, pencapaian sekolah kawasan luar bandar di Kedah mencatat peningkatan drastik dalam keputusan STPM kali ini. Daripada senarai 47 buah sekolah itu, terdapat 26 buah sekolah luar bandar telah berjaya mengatasi pencapaian peratusan peringkat kebangsaan. Jadi kalau kita tengok pada kali ini pencapaian sekolah-sekolah di luar bandar lebih baik. Antara sekolah luar bandar terbabit ialah SMK Padang Serai, SMK Pulau Nyor Jitra, SMK Changlun Jitra dan SMK Tunku Temenggung di Pendang. Dalam pada itu, Perak pula mencatatkan peratusan terbaik sejak 2008 dengan 97.17% mendapat keputusan lulus penuh daripada 5,276 calon STPM 2013. Ia berbanding 95.01% pada tahun 2012. Ia menyaksikan peningkatan sebanyak 2.13%. Saya dapat merumuskan pencapaian keputusan STPM 2013 merupakan pencapaian terbaik negeri Perak sejak dari tahun 2008. Selain itu, daripada 21 mata pelajaran yang diambil calon, 18 daripadanya mencatatkan peningkatan prestasi amat memberangsangkan dan hanya 3 sahaja menunjukkan sedikit penurunan. Kesimpulannya, semua pihak harus memainkan peranan penting bagi mengatasi isu ketidaksamaan kaum akibat daripada kepelbagaian sosial budaya yang berbeza di sekolah. Dengan adanya kepelbagaian sosial budaya yang berbeza di sekolah akan menjadikan murid lebih memahami antara satu kaum dengan kaum yang lain apabila keluar dari sekolah. Hal ini sekaligus dapat memupuk dan mengekalkan perpaduan yang telah lama dibina di negara ini.